Okey, ni software MIDI synthesizer Ableton Live. Saya boleh hasilkan note music. Daripada software ni, saya nak hantarkan music tu melalui kabel USB ni, dan kabel USB ni akan hantar music tu ke dalam Arduino dan stepper motor akan hasilkan music tadi. Stepper motor, tapi dia boleh hasilkan muzik. Macam mana tu? Okey, jom. Huh, 2-3 hari juga saya spend untuk buat projek stepper motor ni hasilkan muzik. So dalam video ni saya nak buat kelainan sikit sebab asyik serius sangat je buat electronics lah, robot, asyik buat mesin, remote control lah. Jadi video kali ni saya nak have fun sikit dengan electronics dan stepper motor, dan dengan Arduino. Saya gunakan stepper motor dengan bantuan Arduino untuk hasilkan muzik. Okey, projek ni bagi saya dia kategori intermediate. Dia tak begitu senang dan tak begitu susah, tapi nombor 1 mesti tahu programming Arduino, nombor 2 mesti tahu serba sedikit pasal Arduino sebab mungkin ada error yang keluar. Kalau ada masalah dengan Arduino nak troubleshoot pun senang, dan nombor 3 mesti tahu pasal muzik. Itu yang susahnya, mesti tahu pasal muzik. Macam saya ni, saya tahulah muzik sikit-sikit. Saya memang main gitar tapi tak terror sangat. Kalau setakat lagu rock kapak tu nak goreng-goreng sikit-sikit tu boleh lah, tapi tak terror sangat. Jadi dalam projek ni, bahagian Arduino tu tak susah sangat. Dia macam kategori intermediate. Tapi yang paling susahnya bahagian MIDI software tu, di mana kita nak buat music tu, nak create setiap satu note tu memang susah. Sebab ni kira kali pertama jugalah saya pakai software Ableton Live ni, saya nak gunakan untuk buat projek ni. Sebelum ni saya pernah guna satu macam drum synthesizer. Kita buat drum untuk kita buat background music. Itu 10 tahun yang lepas lah. Itu pun software tu agak simple. Tapi yang live Ableton ni, dia agak kompleks sikit. Tapi memang best kalau dapat belajar ni. So part yang paling susah dalam Ableton Live bila mana saya nak buat music Mario tadi tu, masalahnya adalah bila saya nak buat dua instrumen. Kalau tengok dalam video awal tadi, saya ada dua stepper motor, tapi kalau tengok satu stepper motor saya gunakan dia untuk jadikan rhythm, dan satu lagi stepper motor saya gunakan dia untuk jadi bass. Bermakna saya terpaksa create dua jenis sound ataupun dua instrumen sound daripada Ableton software tadi tu. Nak buat music untuk setiap satu instrumen tu tak susah sangat. Kalau ada background music yang kuat, memang tak ada masalah. Tapi yang susah bagi saya dalam software tadi tu, di mana saya nak matchingkan, saya nak kasih dia berharmoni. Saya nak kasih rhythm dengan bass tu jadi harmoni, jadi lagu dia sedap. Itu pun saya 2-3 hari godek software ni. Itu pun lagu Mario saya tadi tu sebenarnya ada sikit-sikit masalah. Ada sikit-sikit siapa yang terror pasal music, dia akan dapat dengar lah masalah dalam saya punya note tu. Tapi so far bagi saya okey lah untuk beginner macam saya ni. Projek ni sebenarnya memang dah lama saya mengidam nak buat dia. Cuma saya tak ada masa je sebab banyak sibuk buat kerja lain. Yang inilah projek Super Mario yang saya cuba nak tiru buat, dan saya jumpa guide dia online dan kita akan tunjuk macam mana. Tapi sebenarnya ada satu lagi projek idaman saya nak buat. Yang tu Arduino Orchestra. Ada macam-macam musical instrument. Jadi kalau saya betul-betul dapat belajar dan kuasai Ableton Live software MIDI synthesizer ni, projek tadi Orchestra tu memang sangat boleh buat. Tapi bagi saya rasalah mungkin akan ambil masa berminggu-minggu ataupun mungkin berbulan-bulan nak set up dia punya wiring, nak set up dia punya lokasi. Saya kena ada letak tempat khas untuk semua benda tu. Tapi projek tu memang sangat menarik dan best. Okey, jadi apa sebenarnya maksud MIDI? Apa itu MIDI? Jadi asalnya musical instrument macam gitar ataupun violin semuanya menghasilkan analog signal. Jadi wire daripada gitar tu dia akan hasilkan analog signal. Okey, yang ni contoh dua signal daripada gitar dan instrumen lain. Jadi analog signal daripada gitar ataupun instrumen-instrumen lain tu kita boleh sambungkan dia kepada device yang macam ni. Yang ni nama dia guitar stomp box. Kalau tengok sini dia panggil ini distortion box. So signal analog daripada gitar, kalau gitar tu kalau kita main biasa dia bunyi clean, kering. Tapi bila dia masuk yang ni, kita
Kita boleh katakan yang ni macam analog synthesizer. So synthesizer ni maksudnya macam dia boleh ubahkan signal waveform tu. So bila kita hantar signal analog daripada musical instrument kita ke dalam kita punya synthesizer, dia akan ubah. Contoh macam Stormbox ni, distortion, dia akan ubah waveform gitar tu punya signal kepada waveform yang ada distortion. So jadilah music rock, music metal semuanya bila ada Stormbox. Dan kalau kita tengok otai-otai gitaris semua tu, atas stage tu dia ada banyak-banyak Stormbox ni. So bila dia nak buatkan banyak-banyak bunyi, nak ada delay, nak ada distortion, metal, semua tu dia akan ada banyak Stormbox atas stage supaya dia dapat hasilkan bunyi gitar yang sedap yang dia nak tu. Okey, yang ni pula nama dia multi effects, tapi kita boleh anggap dia sebagai digital synthesizer. Okey, macam tadi analog ni boleh proses satu signal dan satu signal. Macam yang digital synthesizer ni pula, so dalam ni dia ada macam komputer, macam mini komputer. So mini komputer ni dia boleh proses semua signal-signal analog tadi tu dalam bentuk digital. Dia gabungkan semua, jadinya analog Stormbox ni dah tak perlu dah. Kita boleh gunakan satu compact punya panggil synthesizer untuk hasilkan bunyi yang sama tadi yang saya cerita tadi. Dan kemudian bunyi tadi tu dia boleh keluarkan balik melalui port dia ni untuk terus dengarkan bunyi yang dihasilkan tadi. Okey, jadi MIDI synthesizer tu pula apa? Okey, yang tadi tu DJ. DJ ni sekarang kalau tengok instrumen-instrumen tu, semua tu adalah instrumen-instrumen MIDI. MIDI synthesizer semua tu. Dan DJ ni dengan menggunakan MIDI synthesizer tu, dia dah tak perlukan musical instrument untuk hasilkan bunyi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan MIDI synthesizer ni, MIDI tu sendiri kita boleh masukkan bunyi-bunyi yang kita create sendiri sedalam bentuk digital. Contoh kita ada digital gitar. Jadi contoh kalau kita nak main gitar dengan MIDI synthesizer, kita tak perlu nak ada skill gitar, kita just tekan button je, ting ting ting, tapi bunyi dia sama dengan kita main gitar. Dan contoh sekarang kita boleh tengok banyak muzik-muzik yang remix tu kan, remix bunyi dia pelik-pelik, dia ubah-ubah. Macam contoh lagu Datuk Seri Vida, semuanya kita boleh buat muzik tu 100% kita boleh buat dengan MIDI synthesizer. Dan bila kita ada MIDI synthesizer ni boleh hasilkan note muzik tu dalam bentuk digital. Okey, ini adalah contoh satu data packet daripada satu signal MIDI. Jadi satu packet ni dia mempunyai 3 benda. Satu adalah status channel, nombor 2 adalah note number. Note number ni kira macam chord apa, macam A ke B, B sharp ke C sharp, itu note number. Lepas tu data ketiga yang dia ada nama dia velocity. Velocity ni macam dynamic bunyi note tu, macam mana dia nak bentuk, macam mana bunyi, macam bunyi berlenggok ke, bunyi tebal ke, bunyi nipis, semuanya maklumat tu berada dalam velocity punya data. Jadi ini bentuk data, tapi data ni sebenarnya dalam bentuk signal, rupa dia cuma macam graf bawah tu, graf berpetak-petak bawah tu, itulah data signal MIDI. Dan signal yang berpetak-petak ni, inilah yang dinamakan digital data ataupun signal digital data. Semua data digital sekarang, tak kisahlah WhatsApp ke apa, kita punya lagu, kita punya YouTube, internet, semuanya menghantar data paket yang sama, signal dia bentuk macam tu. Dan disebabkan data tu dalam bentuk digital, data tu kita hantar daripada MIDI software synthesizer kita tadi melalui USB, sebab USB tu boleh menghantar dan menerima digital signal. So signal MIDI dalam bentuk USB tu dihantar kepada Arduino, dan kita boleh programkan Arduino ni untuk jalankan apa-apalah macam motor ke ataupun benda-benda lain yang boleh hasilkan bunyi lah. Dan kalau kita tengok tadi dalam orkestra, dalam contoh orkestra Arduino tadi tu, dia ada macam xylophone yang bunyi ting 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 ting. Yang tu sebenarnya simple, dia letak macam solenoid je, solenoid, dan kontrol je bila solenoid ni ting ting ting. Yang penting besi yang bunyi ting ting xylophone tu, yang tu yang kita perlu tuning supaya bunyi cantik. Okey, macam mana stepper motor ni boleh hasilkan bunyi atau boleh hasilkan muzik? Sebabnya adalah sebab stepper motor ni gegaran dia agak kuat. Dia gegaran. Mana-mana bunyi pun semuanya ialah datang daripada gegaran. Macam kita punya speaker tu sebenarnya gegaran. So bila benda yang bergegar, dia ada frekuensi. Frekuensi itulah frekuensi bunyi yang boleh hasilkan muzik. Macam kita contoh motor-motor lain ni, macam ni DC motor. DC motor ni dia ada gegaran, tapi gegaran dia tu tak boleh nak dikontrol. Macam hari tu kita ada tengok brushless motor. Brushless motor ni pun gegaran dia tak boleh nak dikontrol sangat. Jadi sebab itulah stepper motor ni dia special, dia memang special dan susah nak kontrol, dan dia ada gegaran yang kuat. Dan kita akan tengok kenapa dia ada gegaran yang kuat. Okey, ini contoh 3 motor yang saya terangkan tadi. Yang pertama brush motor. Yang ni biasalah, saya rasa semua orang tahu. Jadi brush motor ni dia simple. Kita cuma perlu hantar voltage, satu constant voltage ataupun current. Dia pusing je, tapi kita tak boleh nak kontrol dia punya bunyi tu. Bunyi tu tak boleh kontrol. Dan bila kita kontrol kelajuan DC motor ni, kita cuma kontrol voltage sahaja. Voltage tu tak ada sangat maklumat bunyi yang kita boleh kontrol.
Okey, yang kedua ni pula brushless motor. Brushless motor ni biasa dalam drone. Dan brushless motor ni dia ada 3 signal wire, dan motor controller untuk brushless motor ni dia perlu hantarkan 3 signal bentuk dalam macam sinusoidal. So kalau kita perasan bentuk graf tadi tu, kalau orang-orang electrical dia tahulah bentuk graf tu sebenarnya macam AC punya signal. AC 3 phase. So seolah-olah kita hantar 3 phase punya signal kepada motor ni dan dia akan berpusing lah. Tapi gegaran dia tak kuat dan dia memang smooth je. So dia tak boleh hasilkan bunyi yang kita dapat kontrol. Okey, jadi motor yang kita gunakan dalam projek ni nama dia stepper motor dan dia ada 4 wire. Dan 4 wire ni kita perlu hantarkan pulse signal untuk buatkan motor stepper ni berpusing. Okey, cuba tengok struktur dalaman kepada stepper motor ni. Okey, disebabkan struktur dalaman stepper motor tu dia macam ada banyak-banyak gigi tu. So banyak-banyak gigi tu boleh membuatkan kita bila kita hantar signal tu dia boleh gerakkan satu gigi je. Darjah di antara satu gigi dengan satu gigi tu lebih kurang dalam 1.8 degrees. Kecil sangat, 1.8 degrees. Tapi apa yang kita boleh buat kalau kita ada stepper motor controller, okey, stepper motor ni memang special. Kita perlu hantar signal yang special. Signal tu kita boleh hantar supaya dia boleh gerak 1.8 tepat 1.8 degree. Jadi antara ketiga-tiga motor tadi tu, stepper motor ni sebenarnya motor yang paling accurate yang nak pusing. Motor yang lain tadi macam DC motor dengan brushless motor, dia tak begitu accurate pusingan dia. Kita tak boleh nak control pusingan dia. Jadi inilah dia signal pulse yang diperlukan oleh stepper motor tu untuk berpusing. Jadi contoh macam bahagian bawah tu dia ada 4 signal dan atas tu dia satu nama dia step signal. Jadi kalau kita ada stepper motor controller ni, kita tak perlu buat 4 signal. Kita boleh hantar satu signal wire je daripada Arduino kepada dia dan dia akan transformkan satu signal tadi tu kepada 4 signal untuk kawalan stepper motor. Jadi dalam gambar ni suatu contoh stepper motor controller. Jadi kalau ada sesiapa yang nak menggunakan projek stepper motor, saya tak sarankan gunakan motor controller ni sebab kita kena hantar 4 signal wire kepada motor controller tadi tu untuk gerakkan stepper motor. Jadi nak cipta 4 signal pulse dalam Arduino ataupun apa-apa processor pun, proses tu sangat susah dalam bahagian coding. Jadi sebab itulah dalam projek ni kita gunakan stepper motor controller jenis macam ni. Nama dia A4998 ataupun kalau korang ada jenis macam ni pun boleh. Sebab yang ni pun dengan tadi tu pun konsep dia sama. Cuma yang kecil ni untuk kontrol stepper motor kecil, yang ini untuk kontrol stepper motor yang lebih besar, tapi signal dia sama. Jadi bila kita punya motor controller ni betul untuk stepper motor, kita cuma hanya perlu hantar satu line signal je pada dia dan signal tu perlu ada pulse punya information untuk gerakkan motor controller kita. So macam motor controller yang sejuk tadi ada 4 wire, kita perlu generate 4 signal untuk gerakkan. Jadi memang susah nak create 4 signal. Nak create satu signal pun payah, nak create 4 signal lagilah. Sebab tu tadi saya highlight stepper motor ni sebenarnya antara motor yang paling susah nak kontrol. Mungkin ada orang yang akan cakap sebenarnya stepper motor senang je. Okey, stepper motor ni kalau kita setakat nak pusing dia forward ke reverse ke, itu memang senang. Saya cakap memang senang, forward reverse saja. Tapi tak berbaloi menggunakan stepper motor untuk forward reverse sebab cost stepper motor ni memang lagi mahal daripada DC motor biasa. So kalau kita punya aplikasi tu sekadar nak buat forward reverse, kita just pakai DC motor pun dah cukup. Cost pun lagi rendah daripada stepper motor. Jadi yang payahnya nak control stepper motor ni ialah bila kita nak control dia untuk kegunaan dia yang optimum. Sebab dia punya pusingan sangat accurate. Kita boleh control dia tepat dan memang semua robotik, kebanyakan robotik memang base dia adalah stepper motor. Robot ni dia mesti gerak dengan sangat accurate. Kalau dia gerak dengan tak accurate, itu bukan robot nama dia. Kita tak boleh control ke mana dia nak gerak. Dia mesti pakai something macam stepper motor ataupun servo motor lah. Jadi itu serba sedikit berkenaan dengan motor, stepper motor. Macam mana stepper motor ni tadi menghasilkan muzik? Dihasilkan daripada gegaran. Sebab signal yang kita hantar kepada stepper motor ni adalah dalam bentuk frekuensi macam dalam rajah ni. Dan memang untuk kontrol kelajuan stepper motor ni, kita perlu kontrol frekuensi signal yang kita hantar tu. Kalau frekuensi tu lagi tinggi, lagi laju dia gerak. Kalau frekuensi tu lagi rendah lah dia berpusing. Dan frekuensi itulah yang menghasilkan gegaran kepada pergerakan stepper motor ni. Dan pergerakan tu ataupun vibration motor ni lah yang menghasilkan muzik. Okeylah, cukup untuk bahagian teori. So saya akan tunjukkan macam mana saya buat projek stepper motor hasilkan muzik Super Mario Brothers tadi. Okey, jom kita buat projek ni. Okey, sebenarnya projek ni saya tiru sebiji-sebiji bulat-bulat daripada website ni. Link ni saya akan bagi dalam description nanti, jangan risau. Memang dalam projek ni dia menggunakan Ableton Live punya MIDI synthesizer dan semua barang-barang dia dah terangkan. Untuk bahagian stepper motor ni
memang kita gunakan jenis NEMA 17 stepper motor. Macam stepper motor ni memang sejenis NEMA 17 lah. Tapi kalau stepper motor lagi besar kita guna, lagi kuatlah bunyi gegaran yang kita hasilkan. Okey, ni video dia buat dia punya music. Okey, sini dia memang bagi tahu step by step exactly macam mana nak buat semua projek. Memang bagus ni. Dan ni dia bagi link kepada projek dia dalam GitHub. Okey, ni dia punya project page dalam GitHub. So semua coding dia letak sini. Dan bawah ni memang tambahan lagi dia punya step by step macam mana nak setting semua hardware. Dan ada satu bahagian penting dalam dia punya project ni, di mana kita kena buat satu programming yang special sikit. Nama dia USB MIDI setup. Kita akan ubah Arduino ni supaya dia dapat terima MIDI punya signal. Nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Jadi apa-apa pun nak mulakan projek ni, bagi bahagian kod ni tekan dan dia akan keluarkan ni download zip file. Kita download. Dalam file ni memang ada hampir semua benda. Ada schematic, ada MIDI file lagu, ada software dan ada coding Arduino yang kita boleh gunakan lah. Kita boleh gunakan step by step. Kita boleh test motor kita boleh tune kita punya stepper motor, kita boleh buat testing untuk dia punya bunyi, dan kita boleh buat yang ini, stepper satu ni adalah final coding untuk terima signal daripada MIDI dan terus hasilkan stepper motor punya bunyi. Jadi dalam projek ni memang saya follow bulat-bulat guide yang dia buat tu. Coding pun saya tak ada ubah pun. Saya just ubah sikit-sikit pin mana dan saya terus follow, dan memang adalah sikit-sikit setting kita kena buat. Jom kita tengok. Okey, jadi step pertama untuk projek ni kita perlu adakan barang-barang dia lah. Arduino, 2 stepper motor, 2 stepper motor controller, wire dan beberapa jumper lah. Okey, step kedua pula adalah step antara step yang paling penting, di mana kita kena programkan Arduino ni untuk boleh terima signal MIDI daripada komputer. Okey, yang ni paling penting, pemilihan board Arduino. Okey, kalau perasan sini, yang ni dua ni jenis Arduino Uno. Tapi sebenarnya kalau tengok chip dia lain. Okey, kalau tengok ni chip Arduino dia kecil je. Kalau yang ni Arduino dia besar. Jadi untuk projek ni jangan gunakan Arduino ni. Kita perlu gunakan Arduino jenis macam ni, sebab yang penting adalah chip yang ini. Chip ni sebenarnya yang kita akan program. Ini dua chip penting atas Arduino. Biasa kalau program Arduino tu kita masukkan dalam ni lah. Tapi yang ini kecil ni, yang kecil ni nama dia USB to serial punya chip. Chip ni lah sebenarnya yang terima signal daripada USB. Dan dalam chip kecil ni, dia pun ada dia punya software sendiri, ataupun kita panggil firmware. Okey, chip yang kecil tadi itu, firmware asal dia kalau kita tengok dalam device manager, bila kita cocok Arduino, dia akan detect Arduino tu sebagai Arduino Uno Communication Port 7. Tapi lepas kita programkan balik firmware chip yang kecil tu, dia ada fungsi baru di mana komputer kita boleh detect dia sebagai satu device MIDI stepper. Okey, software tu memang software custom, dinamakan MIDI stepper. Jadi kalau tengok konsep kat situ, driver ataupun firmware yang kita masukkan dalam Arduino tadi tu, dalam kita punya chip kecil tu, untuk gunakan Arduino seperti biasa, kita perlu gunakan communication port. Tapi bila kita nak terima signal MIDI, chip tu mesti ada fungsi MIDI interpretation, ataupun dia mesti ada fungsi MIDI input. Jadi bila kita reprogram balik chip kecil tu, dia membolehkan chip kecil tu, komputer nampak chip kecil tu sebagai satu MIDI device, dan komputer boleh hantar MIDI signal kepada dia, dan dalam software MIDI tu, software tu akan nampak device Arduino tu sebagai MIDI punya device. Okey, jadi dalam guide tadi tu memang dia dah bagi tahu dalam bahagian USB MIDI setup ni, sini memang dia bagi tahu detail macam mana nak buat setting untuk benda tu. So saya takkan tunjukkan demo dia sebab dia prosesnya agak lama sikit. Kita kena install satu software, dan inilah software yang dia bagi daripada guide tadi tu, nama dia Atmel Flip. Software ni lah yang boleh programkan balik firmware chip tadi tu. Dan sini dia bagi tahu proses dia lah. Jadi nama chip kecil ni atas Arduino ni nama dia 8U2 ataupun 16U2 lah. Macam saya punya tu dia nama dia 16U2. Kita go through bawah dan dia akan bagi tahu lah ada beberapa proses. Kita perlu buat satu wire short reset kepada ground dekat bahagian hijau ni. Dan semua ni lah dia akan bagi tahu proses-proses kat sini macam mana supaya kita boleh masukkan firmware baru dalam chip kecil ni. Okey, lepas kita selesai programkan chip kecil tu masukkan firmware baru, kita buatlah semua sambungan wiring untuk kita punya projek ni. Jadi dalam guide dia ni dia bagi detail lah macam mana nak sambungkan. Macam ni dia gunakan 4 stepper motor, tapi dalam projek ni saya gunakan 2 stepper motor je. Jadi saya akan tiru sebiji-sebiji apa yang dia buat ni untuk 2 stepper motor saja. Okey, wiring kita dah siap.
So sekarang kita nak masukkan software daripada yang kita download tadi tu ke dalam Arduino. Sebab kita dah updatekan firmware chip kecil tadi tu, ada satu wire yang kita perlu jumpkan. Bila mana nak masukkan coding Arduino tu, kita perlu buat satu jumper. Saya tunjuk ni okay, dalam guide dia ni dia tunjuk kita perlu buat jumper dekat sini untuk masukkan software Arduino ataupun coding Arduino. So saya jumpkan dua pin ni, tercocok USB. Okay, saya buka device manager. Kita punya Arduino dia detect sebagai Arduino. Okey, ni bagus. Okey, dalam file ni kita buka bahagian Arduino code dan buka MIDI stepper. Okey, saya dah buat dua version tapi saya akan masukkan version asal. Kita buka dulu dan pastikan file pictures ni mesti ada dalam folder yang sama dengan coding punya file ni. Okey, ini coding dia. Memang kita tak ubah apa-apa pun. Yang penting dekat sini. Saya cuma pastikan motor pertama saya pasang pada pin nombor 2. Motor kedua saya pasang pada nombor 3. Macam lagi dua motor ni macam dia pakai 4. So kita tak pakai, tapi tak perlu pun kita uncomment kat sini. Kita biar je pun tak apa. Tapi kalau kita nak pakai 4 motor, pasang motor ketiga kepada pin nombor 4 dan pasang motor keempat kepada pin nombor 12. Dan saya terus upload saja coding ni. Okey, lepas kita dah berjaya upload coding Arduino tadi tu, kita perlu cabut balik jumper tadi tu. Tapi kalau nak cabut jumper tu, kena make sure cabut USB dulu, power off kan Arduino, baru cabut jumper tu dan cocok balik USB cable. Okey, yang ni saya make sure saya power off kan dulu Arduino ni, saya cabut USB dan saya cabut dua ni dan saya cocok ni balik ke dalam Arduino. Okey, motor ni saya nak gam dia ke atas kita punya board tu. Okey, saya akan pasang bateri 12 volt, saya akan bagi power kat sini. Okey, motor tu saya terpaksa gamkan dekat atas kita punya board foam tu sebab motor tu gegaran dia kuat. Kadang-kadang dia bergerak-gerak. So saya gamkan dia supaya dia tak gerak-gerak dan dekat depan motor tadi tu saya letak selotip supaya nampak pusingan dia. Okey, sekarang ni part yang paling susah tapi saya cuba explain sikit saja dengan ringkas. MIDI software Ableton. Okey, baik. Jadi inilah dia file untuk Mario yang saya buat tu dengan Ableton ni. So kalau kita tengok kat sini, kita ada satu bahagian instrumen dekat sini. Instrumen ni kita boleh pilih pelbagai jenis instrumen. Kita boleh ada drum. Ada banyak jenis drum yang kita boleh pilih. Kita boleh buat drum dengan sini. Tapi untuk ni saya pilih beberapa instrumen lah. Saya pakai piano je. Instrumen rack saya pakai piano. Okey, dalam software ni belah atas ni saya createkan. Yang ini asalnya adalah untuk bahagian rhythm. Yang ini untuk bahagian bass. Sekarang saya akan onkan saya punya lagu asal ni, lagu. Okey, kalau tengok kat sini saya highlight, contoh saya highlight sini. Okey, tuan-tuan boleh tengok sini, ini semua kod-kod E4, D4, semua ni kod dan inilah semua note kod untuk kita punya setiap device lah. Dan saya buat dua set set pertama untuk rhythm, set kedua untuk bass. Saya tak akan tunjuk proses lah, kita cuba mainkan dia punya lagu ni dulu. Okey, semasa kita mainkan tadi, tuan-tuan tengok pada dua lampu. Ini lampu signal USB So bila saya mainkan lagu tu, lampu ni akan berkelip-kelip menandakan dia menerima signal daripada USB. Jadi bila kita play software tu, nak pastikan nampak tak kita punya Arduino ni terima tak MIDI punya signal. Kita tengok lampu dua tu je, kalau dia terima bermakna kita punya Arduino okey. Kita tengok setting, macam mana nak setting dalam software Ableton supaya kita boleh keluarkan signal kepada stepper motor kita. Okey, dalam software Ableton ni kita pergi pada options, pergi bahagian preferences. Bila komputer kita dah detect stepper motor, kat sini dia akan keluar senarai benda yang kita boleh buat. So di bahagian output ni, pilih stepper motor, macam saya pilih MIDI stepper motor dan pastikan kita onkan dua yang ni, 1 dan 2. Dua ni penting sebab ni out kepada MIDI stepper. Make sure track ni kita enablekan, sync pun kita enablekan. Itu saja setting yang kita perlu buat untuk bahagian link tempo MIDI ni. Link tempo MIDI dan pastikan output pilih MIDI stepper. Dan dua ini kita kena checkkan. Okey, baik. Tadi yang kita mainkan lagu tu ialah di bahagian ni, di mana kat sini kita boleh masukkan jenis instrumen lah. Contoh saya masukkan piano, saya akan drag piano ni ke dalam ni. Okey, yang ni untuk dia mainkan piano punya bunyi dalam komputer. Saya boleh offkan dua ni. Ni rhythm, ni bass. Yang ni melodi yang dimainkan dekat komputer. Tapi kita perlu create dua MIDI. Ni kita boleh copy paste di bawah atas ni. Dua yang bass dengan rhythm atas ni kita boleh copy dan create dalam MIDI. Make sure MIDI ni kena ada. So MIDI ni lah satu untuk rhythm, satu MIDI untuk bass. Okey, dekat sini yang penting. Dekat sini kita perlu select kat sini. Make sure kita pilih MIDI stepper kat sini. Dan yang rhythm ni saya akan hantar pada channel 1 MIDI. Dan bawah ni make sure pun ada stepper juga, MIDI stepper. Dan saya akan pilih nombor 2 untuk channel bass. Dan yang paling penting,
Sini kita kena enablekan, make sure dia warna orange, dan sini enablekan, barulah kita punya stepper motor boleh jalan. Jadi sekarang lepas dah setting dua ni, kita tekan play je. Okey, itu dah dia kita punya projek. Saya follow je guide tu. Tapi kena ada basic Arduino lah nak buat ni. Tak boleh macam daripada zero terus buat projek ni, memang susah. Jadi untuk ending video ni, saya akan playkan full kita punya stepper motor ni, tuan-tuan boleh tengok. Dan berkenaan dengan Ableton software tu sebenarnya kena bayar, tapi dia ada trial version. Yang saya pakai ni trial version je, dan trial version ni boleh pakai selama 3 bulan ataupun 90 hari. Jadi kalau korang Google Ableton software, korang cari je sini try Ableton live for free, tekan je dan terus download je dia punya trial version. Dan software Ableton ni agak besar jugalah, dia heavy juga, dan komputer tu kena agak spek tinggi juga untuk handle MIDI synthesizer. Sebab kalau spek komputer kita tak power, nanti dia punya lagu tak sync, dia tak synchronize dia punya lagu tu, music tu tak synchronize. Jadi saya rasa itu saja sharing saya untuk dalam projek kali ni, dan saya akan playkan full song Super Mario yang saya buat ni. Mungkin korang yang terror music ni mungkin akan dapat dengar lah, saya punya music tu tak begitu tepat dia punya note, tapi memang seronok projek ni. Saya pun memang seronok buat projek ni. Dan kita jumpa dalam video seterusnya lah.